Ada juga orang tanya, ada like tak? Share. Ke surau ni ada ni, ada apa? Ada page ke? Kena create kan lepas ni. Kena create kena ikut arus perdana dah, ikut arus apa bagi? Arus perdana dah kena ikut. Kena adalah buat lepas ni dah. Wakil seorang buat. Jadi kita masuk Sallallahu Muhammad bab pertama dalam fiqh manhaji. Itu dalam bab taharah, bab bersuci dah. Iaitu bersuci ni dari sudut bahasanya ialah bersih dah. Taharah ni maksudnya bersih, bebas daripada segala kotoran, itulah bersuci. Kemudian dari sudut syarak pula, iaitu perbuatan yang mengharuskan kita untuk solat atau seumpamanya seperti berwuduk, ataupun kita nak melakukan apa-apa ibadah yang memerlukan kepada bersuci. Itu dari sudut syarak. Dari pengertian bersuci ni, taharah ini adalah perbuatan yang mengharuskan kita untuk kita melaksanakan ibadah. Ibarat kata dengan bahasa mudahnya, tanpa bersuci maka tidak sahlah ibadat tersebut. Sebagai contoh, kalau dalam bab sembahyang, bersucinya apa dia? Kita ambil wuduk. Dia panggil mengangkat hadas besar dah. Mengangkat hadas kecil. Kita ada dua jenis hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Jadi Islam ni, Sallallahu Muhammad nak kata syumur tak syumur Islam ni, daripada sekecil-kecil perkara sampai setinggi-tinggi perkara dijelaskan dalam Islam. Dalam fiqh manhaji yang saya bawakan pada hari ini, Sallallahu Muhammad, yang mana ini adalah jilid 1. Jilid 1 ianya dikarang oleh diterjemah oleh mantan Mufti Wilayah Dr. Zulkifli Al-Bakri sebelum ini. Ada 4 jilid semuanya. Daripada jilid 1 sampai jilid 4, dalam bab semayang, bab apa semua, munakahat, bab muamalah, bab sampai satu tahap bab syariat ni, kanun syariat ni, kanun syariah ni, bab hudud apa semua ada diceritakan. Jadi daripada sekecil-kecil perkara Sallallahu Muhammad sehinggalah sebesar-besar perkara. Daripada bab basuh berak sampai kepada memerintah dunia. Nak katanya Islam ni syumul. Islam ni sesuai di mana-mana saja. Tapi malanglah kalau ada di antara kita Sallallahu Muhammad yang mana ada rasa, takut aku nak amal Islam ni. Kan orang kata ketinggalan zaman. Ramai orang takut. Biasanya berlaku benda ni pada tahun 70-an, 80-an, 90-an. Orang takut. Nak sebut Islam ni orang takut. Orang takut. Nak pergi ke tempat-tempat berkaitan dengan ada nama-nama Islam sikit, orang jadi takut. Takut apa? Takut tak boleh cari makan. Takut dilabel sebagai ekstremis. Sebagaimana kalau di barat berlaku Islamofobia. Orang jadi takut kepada Sallallahu Muhammad, takut kepada Islam. Sampai tahap orang Islam sendiri takutnya nak tunjuk dia ni Islam sendiri. Sampai tahap. Khususnya di Malaysia. Betul kalau kita tengok tahun 80-an, 90-an, tengok cerita P. Ramlee contoh. Dia buat cerita ustazah duduk mengajar. Tengok ustazah pakai lagu mana tak? Kain tu 3 suku nampak putih. Lepas tu pakai scarf tak? Tu taraf ustazah yang ada pada masa tu. Ustazah mengajar bab hukum hakam, tapi tahapnya setara tu. Kenapa jadi lagu tu? Sebabnya kesan daripada penjajahan. Marinya musuh penjajah kita British ni, dia tak buang Islam. Antara bangsa yang mana susah untuk buang agama dalam diri mereka adalah Melayu di benua kita ni, kawasan Malaysia antaranya susah. Kalau di Indonesia sebagai contoh, berjaya buang agama daripada bangsa tadi. Buang agama Islam, buang agama Buddha, buang agama lain senang daripada bangsa lain. Tapi mari kepada kita, Allah beri kelebihan pada bangsa kita Melayu khususnya, nak dekat dengan merdeka ni semangat sikit patriotik sikit. Bangsa Melayu ni Sallallahu Muhammad susah nak buang. Nak buang agama daripada bangsa Melayu khususnya di duduk rumpung di Malaysia ni, di tanah Melayu ni susah. Jadi orang kafir fikir lagu mana nak buang Islam dalam jiwa orang Melayu ni, nak suruh dia tukar agama sudah tentu payah sekali. Dia boleh beza akidah yang mana Islam, yang mana bukan Islam. Lalu dia ambil jalan apa? Dia cuba menghilangkan keislaman seseorang.
Dia bawa fahaman, dia bawa apa ni, aliran pemikiran sekular dia panggil. Iaitu memisahkan di antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kalau dulu sistem pondok ni cukup hebat, mengajar orang kampung, orang kampung dia pun semua orang dulu cukup hebat. Orang dulu sampai tahap nak buat rumah pun ambil kira mana kiblat. Kalau kita balik, kalau mak nenek kita ni jenis orang yang selala Muhammad, orang yang belajar agama, tengok rumah nak masuk, kita balik kampung tengok naik rumah tu menghadap kiblat atau kiblat. Kalau menghadap kiblat itu tandanya orang tu mengaji. Nak buat rumah tengok mana arah kiblat, supaya nak masuk rumah menghadap kiblat. Supaya nak tidur, buat bilik tidur, letak katil apa semua ambil kira, supaya tidur malam ni kaki tak belunjuk ke kiblat, nak jaga adab. Buat tandah pula, dulu buat tandah di luar. Kerana apa? Nak elok daripada hadas ni menempel dengan rumah dulu. Tapi mari hukum pada hari ni tak boleh dah buat rumah tandah kat luar. Wajib kalau kita nak kahwin, 3 perkara kena sedia kepada isteri ni. Makan minum secukupnya. 2 kali sehari. Kalau jenis dia 2 kali sehari, 2 kali sehari lah. Tengok badan dia lah. Kalau besar tak boleh 2 kali. Kena bagi 3 kali. Yang wajibnya 2 kali sehari. Kemudian sedia pakaian. Sekurang-kurangnya ada 11 tahun yang baru. Wajib kena ada. Kemudian wajib kena ada tempat tinggal. Dia duduk yang mana tempat mandi, berak dia apa semua terjaga. Duduk sekali dalam rumah. Ni bagi semua dah kahwin dah. Bagi yang buja-buja kena wajib kena sebut. Jadi kalau dulu boleh buat tandah kat luar, tak ada masalah. Sekarang tak boleh. Mengambil kira maslahah. Dia kira apa ni? Maslahah. Dia panggil misalnya Muhammad, kepentingan nak jaga maqasid syariah dia panggil. Iaitu nak jaga nyawa, nak jaga maruah. Bila tandah duduk kat luar ni berlakunya skodeng. Orang jadi duduk skodeng. Jadi orang duduk skodeng, bini kita duduk skodeng, adik kakak kita. Jadi di situlah hukumnya tak boleh dah tandah kat luar. Wajib kena buat tandah ada sekali dalam rumah. Cuma nak ceritanya orang dulu bila nak buat rumah ambil kira mana arah kiblat. Supaya bila buat tandah nanti sallallahu Muhammad, bila kita berak, kita tidak membelakangkan kiblat dan tidak pula kita menghadap kiblat. Tidak ada adab. Kita tengok arkitek hari ni kalau buat kerja. Kalau dia banyakkan hari ni yang buat ni arkitek ni Islam. Tapi cuba tengok sallallahu Muhammad. Ada beberapa buah masjid saya pergi. Kalau kita ambil wuduk, kita akan membelakangkan kiblat. Satu. Tak adalah pahala sunat kita nak ambil. Tak, menghadap kiblat. Kemudian bila masuk tandah dia, disusul tandah tu, sama ada akan membelakangkan kiblat. Seberang tu pula, bila berak, menghadap pula kiblat. Berak kecil, menghadap kiblat. Tak ada adab. Jadi di situ nak katanya, lemahnya sistem. Lemahnya orang kita, perkesan daripada penjajahan, dia nak buat Islam daripada orang Melayu ni payah. Lalu dia pesong, dia asingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat dalam diri orang Melayu. Akhir sekali orang Melayu pada masa tu, khususnya tahun 80-an 90-an ni, dia buat apa? Dia pandai mengaji tapi semayang tak. Ada tu tak puasa, hari raya sambung. Dalam bab-bab 5 perkara tu je dia jaga. Semayang, kemudian sambut hari raya, puasa, bayar zakat. Lepas tu dia haji. Tu je tahap umat Islam yang ada pada masa itu, ibarat kata. Kesan daripada penjajahan. Dalam bab benda lain ditinggalkan. Dihilangkan Islam dalam bab muamalat. Sistem riba yang berleluasa pada masa itu 80-an 90-an. Kesan sistem riba. Dia orang dulu terpaksa nak beli tanah, nak beli apa semua, kena guna sistem konvensional dulu, sistem riba. Sekarang dah ubah dah sistem tu kepada sewa beli. Dah ubah dah kepada Islami. Cumanya nak ceritanya, dalam bab lain tidak dibawa kaedah-kaedah Islam. Cuma Islam itu duduk pada benda-benda asas sahaja. Itulah lemahnya. Apabila marinya fenomena, panggil apa ni? Fenomena Ustaz Azhar Idrus tu jadi video tersebar, banyak buka minda. Banyak buka minda, khususnya anak muda apa semua. Di situlah orang mula berminat untuk belajar mendalami agama, belajar fiqh. Bila Ustaz Azhar guna pendekatan dia buat sallallahu Muhammad, ruang untuk orang ni nak ada masalah, ada ruang nak bertanya. Kalau dulu tak tahu nak tanya kat mana, nak pergi kat pondok takut.
Sebab itulah berlaku banyaknya Sayyidina Muhammad, banyak orang bila insaf, contoh tak, dia rasa dia nak insaf, dia nak berubah. Jalan pertama yang dia ambil, dia buat apa? Belajar mengaji. Betul tak? Pergi cari guru nak mengaji Quran. Betul tak betul cara tu? Betul. Cuma tidak tepat. Yang tepatnya adalah bila kita nak berubah, nak hijrah, bukan kita fokus kepada mengaji Quran taranum tu. Yang paling utamanya adalah kita belajar akidah, fiqh, tasawuf. Ada pun kita belajar bab tajwid, bab mengaji ni apa semua, perlu juga. Cuma mana yang lebih utama di antara tiga ilmu tadi? Ilmu ni lebih utama. Sebab semua ilmu ni mari daripada Al-Quran belakang. Nampak tak? Jadi kesan penjajah tu dia buat, dia tukar sistem daripada belajar kitab di pondok-pondok, dia ajar biar tok guru pondok ni hanya mengajar mengaji saja. Bila mengajar mengaji saja, duduk main hukum tajwid, idgham ma'aruna, idgham bilaruna, duduk main ikhfa hakiki, ikhfa syafawi apa semua, duduk main benda tu saja. Sehingga ketinggal benda-benda fiqh yang lain. Jadi orang lain tidak didedahkan ilmu fiqh yang lain, kesannya orang pandai mengaji, tapi tak pandai dalam bab lain. 2 bulan lepas kita terlibat dengan Sayyidina Muhammad, tidak 2 bulan lepas. Hari raya Aidil Adha dah. Berapa ramai Sayyidina Muhammad tersalah dalam bab hukum hakam tu kan? Hukum hakam dalam bab korban. Ramai orang nak korban. Ramai ambil mahal kat Malaysia, akan ambil luar negara. 200.5, 300.5, dia pun bayar. Tinggal lagu tu. Rupa-rupanya tak jadi korban. Tak? Rugi. Sebab apa? Tidak berlaku akad di situ. Tak? Dia tak tahu. Dia main bayar je. Tak? Dia tak tahu dia nak suruh apa dia. Tak? Sebab apa? Sebab tak belajar. Tak? Nak melaksanakan satu ibadah tu, ada kalanya dia sunat saja. Tapi mempelajari sesuatu ibadah itu jadi wajib. Nampak? Di situ. Tak? Kesan penjajahan. Kesan penjajahan, benda-benda ni, fiqh-fiqhnya orang tak belajar. Tak? Banyak orang lebih kepada duduk mengaji. Tak salah. Cuma janganlah kita lebihkan mengaji. Duduk mengaji sangat, meninggalkan belajar ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ingat 3 ilmu ni wajib kena ada pada diri kita orang awam. Sekurang-kurangnya. Kalau nak jadi orang alim lagi, kena mengaji lebih lagi ya. Nahwu, sorah, ilmu-ilmu alat, ilmu disiplin lain kena belajar usul fiqh, kena belajar banyak lagi lah. Kalau kita nak jadi orang yang mengajar, kalau kita nak jadi orang yang belajar, wajib kita kena ada belajar 3 ilmu tadi. Sebab semua ilmu-ilmu 3 tadi tu, akidah, fiqh, tasawuf ni mari daripada Al-Quran dan hadis belaka. Belajar isi kandungan dalam Al-Quran dan hadis itu lebih utama daripada kita belajar bab-bab tajwid tadi. Tapi bukan meninggalkan tu. Contoh ibarat kata seminggu, kita ambil lah 3 hari kelas untuk sehari akidah, sehari fiqh, sehari tasawuf, balance tu kita ambil untuk mengaji. Tak apa, macam yang jadi hari ni adalah banyak mengaji tak belajar bab fiqh. Tu jadi masalah. Bab aurat tak belajar, bab munakahat tak belajar tak? Sejauh mana boleh berlakunya cerai, bila tak belajar benda tu, kita tak tahu batasan-batasan dalam agama ni. Itu bahaya dah. Jadi Sayyidina Muhammad, alhamdulillah Allah beri pada bangsa kita ni susah untuk dicabut agamanya dah. Cuma lemahnya kita jadi terikut dengan cara-cara hidup barat itu dah. Waliyazubillah. Jadi pakat-pakat belajar, mudah-mudahan kita boleh ubah kita dah. Nak ceritanya Islam ini syumul dah. Syumul maksudnya sesuai sepanjang zaman. Bukan kata ada orang bawa fahaman dia kata Islam ini hanya sesuai zaman kuno saja, zaman dulu saja. Tak betul. Islam ini Sayyidina Muhammad agama yang sejahtera. Agama yang mana dia ini melimitkan sesuatu benda supaya kita ini tidak melampaui dalam satu benda. Jadi itu Islam ini agama syumul, agama yang sesuai sepanjang masa. Mari teknologi lagu mana sekalipun, Islam tetap sesuai. Boleh guna, tak ada masalah. Ada orang tanya dah. Sekarang ni media sosial banyak jenis benda dah. Ada YouTube, ada TikTok dah. Ada benda ni benda tu dah. Orang tanya Ustaz Azhar itu, boleh tak boleh nak main TikTok dah? Sayyidina Muhammad, asal hukum sesuatu benda adalah harus, asal hukum. Kita mazhab Syafi'i, kaedahnya adalah bila nak tahu satu hukum, asal benda tu adalah harus. Contoh apa-apa benda pun mari asalnya harus. Melainkan
adanya dalil-dalil yang mengharamkannya. Contoh katanya arak, contoh. Arak apa hukumnya? Asasnya adalah harus. Tapi ada dalil mengatakan arak ini adalah haram, maka jadi haramlah arak tadi. Kenapa? Dadah. Dadah tak ada disebut. Tidak disebut di dalam Al-Quran secara spesifik. Tapi sifat-sifat yang ada pada dadah itu ada disebut. Seperti mana sifat-sifat yang merosakkan akal, memudaratkan diri, lalu jadi haram. Haram sebab berpadukan pada Al-Quran tadi, ada dalil. Jadi haram. Orang kata nak meninggalkan rokok. Rokok ada orang berpandangan dulu hukum rokok makruh. Kalau tengok kitab-kitab lama, hukum merokok itu haram. Rokok yang disebut haram pada masa dulu, masa zaman British ada lagi apa semua, iaitu sigaret. Sigaret tu. Sigaret dia. Bukan rokok daun. Rokok daun hukum makruh pada masa tu. Sebab guna tembakau dengan daun saja. Tapi siapa pada masa tu hisap rokok sigaret ni? Orang panggil sigaret tu rokok dah tak? Cuma bahasa orang Kampung panggil, orang Kelantan panggil. Kalau sigaret ni, rokok sigaret ni rokok yang itulah Marlboro, Dahi, benda-benda lagi tu mari daripada orang-orang barat. Jadi hukumnya haram. Haram pada masa itu bukan kerana bahaya dia, tapi kerana menyerupai orang kafir. Masa tu yang isap rokok tu adalah orang kafir. Penjajah yang bawa rokok tu. Jadi siapa isap rokok tu, dia seperti jadi tali baru kepada tu. Lalu dihukumkan haram, senang cerita. Pada masa tu. Kemudian mari pada contemporary, hukumnya berubah haram, bukannya lagi kerana dia tu milik penjajah, tapi kerana kesan-kesan yang ada pada diri dia. Ada orang tanya juga Sayyidina Muhammad berkaitan dengan diceritakan ini berkaitan dengan pahala yang nak didoakan kepada si mati. Kan bila Nabi SAW sebut dalam satu hadis, apabila meninggalnya satu orang anak Adam itu, terputus segala benda kecuali 3 perkara. Yang pertama iaitu amal jariah, ilmu yang dimanfaatkan. Yang pertama ilmu yang dimanfaatkan. Keduanya adalah sedekah jariah. Masa hidup dia ni dia ada buat sedekah jariah. Maksud sedekah jariah ini adalah jar, iaitu mengalir. Sedekah itu mengalir pahala orang guna. Contoh, masa hidup dia pernah mewakafkan satu tiang di masjid tu, contoh. Jadi kesan daripada dia wakafkan tiang tadi, berdirinya masjid tadi, orang boleh mari solat dengan selesa mengalir. Itu dikata mengalir. Ataupun dia pernah sponsor seorang murid ke, seorang pelajar belajar sampai habis. Budak tu habis belajar, dia jadi ustaz, dia mengajar, kemudian orang tu amal ilmu ustaz tadi, cucu cicit mengalir. Itu dikatakan mengalir. Itu dikatakan sedekah jariah. Kemudian yang ketiga, yang benda tak akan putus, doa anak soleh. Bila sebut doa anak soleh, ada seorang tanya, dia kata susah nak tinggal rokok, dia kata. Sedangkan fatwa-fatwa dah mengeluarkan Sayyidina Muhammad, rokok itu adalah haram. Kebanyakan negeri semua yang kata kategori haram kerana memudaratkan. Jadi dia tanya Sayyidina Muhammad, dia tak nak merokok, dia benci. Tapi kesan daripada merokok tadi, ketagih dia tu susah dia nak berhenti. Lalu adakah kalau dia nak mendoakan kepada ibu bapa dia, sampai tak sampai? Sebab syarat nak doa anak itu adalah doa anak yang soleh. Jadi bila adanya dosa dengan sengaja dilakukan, tidak dikira soleh. Orang soleh ini Sayyidina Muhammad tidak akan melakukan dosa-dosa besar dengan sengaja. Jadi jawabnya ustaz tu Sayyidina Muhammad kepada anak muda yang tanya tu, dia kata azam pertama dia memang tak nak, diri dia memang tak nak, dan dia berazam untuk meninggalkannya. Tapi susah nak tinggal. Cara pertama yang perlu dia lakukan, dia mesti berazam lah. Dalam jiwa dia taubat, dia berazam untuk tidak mengulangi. Tapi nak tinggal 100% susah. Jadi jalan yang keduanya adalah dia menyorok isap rokok sambil sorok-sorok. Jangan secara terang-terangan. Kenapa? Kerana ada di sana hadis Nabi SAW sebut, janganlah kamu berbangga-bangga dengan maksiat. Jadi kalau kita isap rokok secara terang-terangan, itu menunjukkan kita ini Sayyidina Muhammad berbangga dengan maksiat tadi. Jadi tak termasuklah dalam doa anak yang soleh. Sebab apa? Kita berbangga dengan maksiat. Jadi kalau bagilah
ada di kalangan kita ke sebagai contoh ada merokok dan berazam untuk meninggalkannya, mulakan dengan merokok secara sir. Secara sir ni secara tersembunyi. Menyorok dah. Dan satu lagi diajarkan Sayyidina Muhammad Ustaz Ismail kamu pernah ajarkan bagi perokok tegar ni dia boleh amalkan puasa Nabi Daud. Seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW tanya, Rasulullah, aku ni suka sangat puasa, dia kata. Aku suka sangat puasa. Kalau boleh aku nak puasa tiap-tiap hari. Nabi kata, tiada puasa yang terbaik selain daripada puasa Ramadan, puasa Isnin Khamis, kecuali ada satu lagi puasa iaitu puasa Nabi Daud. Lagu mana puasa Nabi Daud? Puasa hari ni puasa, esok tak puasa. Lusa puasa, tulak tak puasa. Puasa Nabi Daud adalah puasa selang satu hari. Jadi Ustaz Ismail kamu pernah ajar dulu, bagi orang nak meninggalkan rokok, boleh amalkan. Sebab sepanjang Ramadan, Alhamdulillah, perokok-perokok cerita, dia mampu. Sepanjang hari itu mampu. Ini bagi kit untuk Sayyidina Muhammad nak dapat fadilat doa anak yang soleh. Bila kita dapat title tadi, doa anak yang soleh, tidak delay satu detik pun pahala itu sampai kepada orang tua kita. Tidak delay. Kata Ustaz Wadi Anwar, tidak delay satu saat pun. Kita duduk celah mana pun, duduk di galaksi lain sekalipun, kita doa pada mak ayah kita. Kalau kita tergolong dalam golongan doa anak yang soleh, tidak delay satu saat, satu detik pun sampai kepada orang tua kita. Jadi usahakanlah Sayyidina Muhammad untuk kita ni dapat menyalurkan pahala-pahala ni. Jadi kita tak boleh tidak terlepas. Katanya Nabi SAW, kullu Adam khata'. Setiap anak Adam ini tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Cuma sebaik-baik orang yang melakukan dosa, kata Nabi SAW, adalah at-tawwabun, iaitu orang yang bertaubat. Kita ni tidak terlepas. Kita memang tak terlepas daripada kadang-kadang termengumpat. Biasalah tak? Benda biasa. Jadi bila sedar, istighfar. Minta ampun. Sedangkan Nabi SAW sendiri yang mana maksum pun istighfar. Dalam satu hadis sebut, Nabi istighfar dalam satu hari tak kurang 70 kali. Riwayat yang lain sebut, Nabi SAW beristighfar tidak kurang daripada 100 kali. Jadi kita ambil paling banyak. Dah Nabi yang tidak ada dosa pun, yang dah dijamin syurga pun, beristighfar kepada Allah Sayyidina Muhammad. Ini kan kita pula yang mana tidak ada jaminan syurga kepada kita. Jadi kita lazimilah diri kita ini Sayyidina Muhammad dengan istighfar. Pagi-pagi lepas subuh ke apa semua, istighfar. Round satu tasbih tu 99 kali, tambah satu cukup 100. Pergilah bertebaran mana-mana. Ataupun sambil-sambil naik kereta, naik motor ke apa semua, istighfar. Astagfirullah. Pendek ringkas sudah. Astagfirullah. Lazimi. Tak cukup, sambung lagi kat tempat kerja tu. Sekejap je tuan-tuan. Sekejap sungguh 100 ni. Astagfirullah. Mudah-mudahan kalau adanya dosa-dosa kita, Allah ampunkan kita. Sebab itulah orang-orang tua dulu, Sayyidina Muhammad yang mengaji agama, dia buat sesuatu supaya dia ingat kepada Allah. Antara yang dibuat oleh orang-orang dulu adalah Sayyidina Muhammad bersuluk, dia panggil. Bersuluk ni adalah dia duduk satu tempat Sayyidina Muhammad yang mana duduk bersendiri sungguh-sungguh. Kalau di Kelantan tu ada dia panggil bersuluk Tok Selehong. Yang mana Tok Selehong ni, Tok Guru Pondok, dia gali lubang macam saya kubur 5x7. Dan gali lubang tepi kubur. Masa dia buat tu gali tanah betul. Kalau pergi ziarah sekarang ni, kita lihat dia dah buat mozaik dah. Tak rasa sangat lazuk dia. Kalau masa dulu dia belum buat mozaik. Dia buat mozaik tu apabila dah orang datang melawat apa semua orang luar negeri ramai, satu bah dua bah mari, tanah tu nak runtuh. Itulah dia buat simen. Cuma masa tu Tok Selehong tu gunakan ruang bersuluk ni, malam-malam Jumaat apa semua masuk, duduk baring kat dalam tu, tepi kubur. Kiri kanan dia tu adalah kubur. Duduk berzikir kepada Allah.
Bukan zikir khurafat ke apa semua. Untuk menghadirkan rasa apa ni, nak mati kita ni. Kita kena ada sesuatu alat selain Muhammad. Sebab nak hadirkan rasa dengan lagu tu mungkin tak mari. Tak? Jadi kena ada sesuatu alat kepada kita. Ini dipanggil wasilah. Jalan, jambatan untuk kita sampai kepada satu matlamat. Nak rasa takut pada mati, kena buat sesuatu ingat pada mati. Kalau hari ni kita payah nak ingat pada mati, sebab apa? Sebab dalam rumah kita, hiasan-hiasan tu penuh dengan dunia-dunia belaka. Macam mana nak ingat pada mati? Cuba bayangkan kalau hari ni dalam rumah kita tu, dalam almari kita ni, ganti pinggan makuk bini kita tu. Sudah dia ada ke? Kan marah bini kita kan? Ganti pinggan makuk dia tu, ganti dengan kain kapang tutup. Tutup kain kapang. Masuk rumah balik kerja tengok kain kapang. Allah, aku ni bakal mati. Aku ni bakal jenazah. Tawalah rasa nak pada dunia sangat. Orang dulu selain Muhammad, selain buat tempat suluk, dia letak keranda. Dia letak keranda. Keranda nak usung jenazah. Jadi balik bersawah ke, balik berkebun mana-mana, balik rumah tengok keranda. Jadi hilanglah, tawalah sikit rasa nak pada dunia. Jadi buat sesuatu untuk ingatkan kita pada mati boleh, harus. Cuma janganlah tuan-tuan pergi ambil kain kafan tadi, buku elok-elok macam pocong tu pula. Ni buku macam pocong letak jangan. Betul mati awal panggil dia. Minta nak mati awal. Buat sesuatu itu ingatkan kita kepada mati. Boleh. Harus. Sunat kita mengingati mati sehari dia. Kemudian untuk kita ni ingat supaya kita berzikir, kita perlu pada alat juga. Sebab tu sahabat-sahabat dulu guna batu. Ambil batu, ada 2 bekas sahabat guna dulu. Selain Muhammad, ambil 1 biji zikir, ambil 1 biji, pindah 1 bekas. Ambil 1 biji, pindah 1 bekas. Dulu. Tak ada tali lagi. Mari inovasi kemudian, buat ada tali. Ikat batu-batu. Inovasi. Sampai hari ni mari cantik macam-macam jenis kayu. Kayu bokal lah. Kayu apa, merah tak merah apa semua. Macam-macam ada tak? Tak salah tuan-tuan nak lebihkan beli yang mahal-mahal. Tak salah. Sebab benda tu guna untuk selain Muhammad, untuk ibadah. Boleh dia panggil alat tu ibadah. Boleh guna untuk alat ibadah. Tak sia-sia beli mahal-mahal pun. Sebab alat itulah yang akan menjadi bukti kepada kita, saksi kepada kita di akhirat. Dia mari di akhirat, ya Allah, dia guna aku ni. Sari-sari tak kurang ni. 1000 sari. Dia sebut nama selawat pada Nabi SAW. Dia mari sebagai bukti. Dia mari sebagai saksi. Jadi kita ambil sesuatu benda, buat sebagai alat tu ibadah. Kena ada. Kalau tak ada, kita tak ingat. Kalau tak ada alat tu, bayangkan kalau kita mula beli, kita dah beli yang jenis digital kau contoh tak, duduk kat jari kan, ada yang duduk kat jari, ataupun sebelum ada digital tu, dia dulu orang duk buat kira kelapa tu, tekan ketek dah, subhanallah, ketek dah, biasa tengok dah, ketek dah, yang tu bising sikit lah dah. Jadi boleh guna, tak ada masalah. Tapi selain Muhammad, biasanya salafus soleh ke apa semua, orang-orang sufi banyak guna tasbih. Tasbih tadi dia lebih rasa yang manual dah, tarik. Tasbih tu selain Muhammad sampai tahap tasbih tak ada 99 biji je, tapi dipanggil tasbih 1 juta. Macam mana boleh jadi 1 juta? Rupanya dia ada anak-anak yang kecil. Kalau tuan-tuan biasa tengok, nanti beli, tengok YouTube, cara lagu mana nak guna, boleh jadi tasbih itu kiraannya boleh sampai pada 1 juta. Boleh kiraan sampai 1 juta. Selain Muhammad. Jadi belilah, tak apa, permulaan beli. Bila duduk dalam poket, kita pun sentuh, ada tasbih. Aku tak istighfar lagi hari ni. Aku tak selawat lagi hari ni. Ambil selawat dulu dah. Selawat sorok-sorok sikit dah. Orang tengok juga, biarlah. Niat kepada, mudah-mudahan boleh tarik perhatian dia. Dia tengok, Haji ni dah mula zikir ni, aku tak zikir lagi. Jadi tarikan pada orang. Niat lagi tu dah. Cuma kena kawal hatilah. Takut mari bisikan-bisikan kata, mudah baik ni. Takut mari ujub, riak, takabur, na'udzubillah. Kena hati-hati di sudut tu lah. Cuma asasnya nak bagi tahu, biar kita ni ada alat ibadah. Kena ada. Kena ada alat ibadah. Sebab benda-benda tu akan jadi saksi kepada kita di akhirat. Sebagaimana dalam fiqh contoh misalnya Muhammad, kita nak semayang tak? Nak semayang ni
Sayyidina Muhammad ada setengah orang tu dia duduk situ, mari masjid pun situ juga, rugi. Boleh jadi dia tak belajar. Kalau orang yang belajar, Sayyidina Muhammad, Nabi SAW sebut, perbanyakkan tempat solat. Tempat sujud Nabi sebut dalam hadis. Maksudnya Sayyidina Muhammad, kalaulah kita dah semayang maghrib sini tak, lepas ni tukar. Dia duduk ujung pula. Tapi usaha biar duduk sah pertama. Sah pertama banyak fadilat dia. Cuma nak ceritanya, biar perbanyakkan tempat sujud kita. Kalau dah semayang sunat kat sini, alih dua rakaat tempat lain, bucu sana pula, bucu sini pula, semayang sunat lah. Semayang jemaah berebut biar mari ke depan belakang. Siapa paling dekat dengan imam, paling besar pahala dia, fadilat dia. Jadi kena berebut. Sah depan ni sampai tu tahap disebut dalam hadis, Sayyidina Muhammad sahabat ni sampai tahap kalau perlu mengundi, dia akan mengundi. Dulu dia mengundi dengan busu panah ni dah. Anak-anak panah tu. Anak panah dia guna dulu. Siapa dapat paling panjang, siapa dapat paling panjang, bolehlah dia duduk depan sekali. Sampai tahap kalau perlu mengundi, mereka sanggup mengundi. Sebab tu makruh. Dalam kitab fiqh sebut makruh. Contoh ada ruang kosong, kita duduk semayang jemaah, kita pun tolak. Sila tuan. Makruh perbuatan tersebut. Dalam bab semayang, jangan tolak orang lain. Kita kena pergi. Kadang kita rasa, tak apalah pergi ke dia, tumpah pahala dia. Tak. Dalam bab solat Jumaah ni, bila ada ruang kosong, kita kena naik. Kalau belagu pahu pun, kita pergi gebuk. Tapi jangan tolak dia. Sembang pula dia. Cuma nak ceritanya, kalau kita misalnya Muhammad, tolak orang lain. Pergi sila tu aja. Makruh perbuatan tadi. Sebab dalam bab semayang, kena berebut. Kena berebut, ambil yang lebih afdal. Fadilat dia, kena berebut. Sebab tu kena main ngaji. Lama-lama kita boleh tahu. Dia ada fiqh solat Jumaah saja. Dikarang oleh ulama, Sayyidina Muhammad fiqh solat Jumaah saja. Berapa ramai orang yang mana Sayyidina Muhammad fiqh lagi dalam bab solat Jumaah. Dalam bab rapat bahu kan. Bila masa mari PKP baru ni, bila dibuka untuk solat secara jarak, berapa ramai beri alasan, aku tak nak mari semayang apa jarak-jarak. Nabi semayang rapat-rapat. Dia tak mengaji sebenarnya. Kalau dia mengaji, dia tahu kepentingan. Kita ada 5 perkara wajib kena jaga tak? Kena jaga agama, kena jaga agama, nyawa, kena jaga marwah, kena jaga harta, kena jaga keturunan. 5 perkara ni wajib kena ambil kira. Jadi masa pandemik tu Sayyidina Muhammad benda membahayakan. Jadi bila jarak-jarak ni apa semua, bukan tidak sah semayang. Orang tu beri alasan tak nak mari semayang. Bila dah dibuka tak nak mari semayang, sebab apa semayang jarak-jarak. Kemudian Sayyidina Muhammad bila dah diizinkan pula untuk solat jarak-jarak, beri alasan lain pula. Jadi pusing-pusing, diri dia yang bermasalah. Agama tak ada masalah. Nampak tak? Syumulnya Islam di situ. Mari wabak secara mana pun, tetap ada penyelesaian yang Islam datangkan. Tak? Nampak tak di situ? Sayyidina Muhammad. Sampai tu tahap, tak pernah kita ni jadi khatib semayang raya dah. Jadi khatib semayang raya dah. Mesti ramai di antara kita pernah jadi dah. Nampak hikmah di situ. Di sebalik ujian penyakit tu, Sayyidina Muhammad, Allah beri ilmu lain pada kita. Cuma kita kesal ada di antaranya yang main-main. Bila jadi khatib tu, bila disebut tongkat ni boleh guna apa-apa tongkat, ada yang nakal guna ni tukut to tu deh. Kamu Captain Marvel tu semua dah guna tukut to. Yang lagi sadis guna apa ni? Batang penyapu deh. Walaupun boleh guna apa-apa batang, tapi Nabi SAW tidak guna benda yang mana dikira benda tu tidak mulia. Sebagai contoh, Nabi pernah guna busur panah. Busur panah. Apa ni? Dia panggil busur panah Dia nak tarik anak panah tu tak? Nabi pegang benda tu. Benda tu mulia. Alat untuk berperang. Mulia. Nabi SAW pernah guna tongkat Nabi sendiri. Dan Nabi pernah juga tak guna tongkat, Nabi pegang kepada satu batang tamar. Benda-benda tu tidak, benda yang kategori mulia. Benda yang kita tak guna untuk benda yang tidak mulia. Macam batang penyapu, batang mok. Walaupun benda tu bersih, baru beli kat DIY ke, sekalipun baru beli sekalipun. Tapi benda tu nak digunakan untuk menyapu benda-benda kotor. Tidak mulia. Kita kesal dalam bab tu lah. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab tak mengaji. Belajar secara umum saja, boleh pegang apa-apa tongkat, dia pegang ikut dan. Sebarang tongkat
Jadinya sallallahu Muhammad dalam bab fiqh ni sallallahu Muhammad ada pelbagai dah, daripada kecil-kecil perkara basuh berak sampailah kepada pemerintahan negara dah. Jadi kena pegang. Itulah Islam dah, syumul daripada bab basuh berak sampai kepada kenegaraan. Yo ko, setahu saya bab semayang, puasa, zakat, haji je. Itu yang kita tahu. Islam ini merangkumi semua benda. Dah. Ya ayyuhallazina amanu qulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah. Allah sebut dalam Al-Quran. Kaffah, masuk kaffah ni ibarat kata, kalau kita ada bekas ni, yang bengkang-bengkok ke apa semua, kita tuang air ni ke bekas yang bengkang-bengkok tu, air tu memenuhi segala ruang. Tak ada sikit pun ruang yang kosong. Itulah masuk kafah. Dia memenuhi ruang. Maksudnya memenuhi ruang. Tak ada kata tak ada. Tiba-tiba air kat sini tak ada, kat sini tak ada. Memenuhi ruang. Jadi masuk kepada Islam secara keseluruhan. Jangan kita kata, dalam bab sambut air raya je aku nak ambil Islam. Bab nikah kahwin je aku nak ambil bab Islam. Bab tutup aurat aku tak ambil bab Islam. Bab ni aku tak ambil bab Islam. Bab muamalat aku tak ambil bab Islam. Aku ambil benda ni. Tertentu tak boleh. Tidak sempurna Islamnya. Tidak sempurna imannya kalau dia pilih-pilih. Nak ambil bab ni, nak ambil. Bab ni tak nak ikut. Auzubillah. Jadi sallallahu Muhammad, itulah fiqh. Daripada sekecil-kecil perkara sampai setinggi-tinggi. Cuma kenapa banyak-banyak surau, banyak-banyak masjid tidak sempat nak sampai kepada bab-bab kenegaraan? Sebab apa? Salah satunya nak habis bab-bab fardu ain sahaja ni, ambil masa kadang-kadang 3-4 tahun. Elok-elok nak habis, ustaz mati. Panggil ustaz lain mari. Ustaz lain mari start balik. Duduk 2-3 tahun, ustaz tu pula mati. Jadi molek lepas ni ambil ustaz muda, bagi panjang umur sikit dah. Bagi lambat mati sikit dah. Mudah-mudahan boleh sampai dah. Kalau dalam bab fiqh manhaji ni, dalam jilid ketiga, keempat tu ada dalam bab-bab tu dah. Bab munakahat, bab muamalat, bab pemerintah atau apa semua ada dalam jilid tu, insya-Allah. Kalau ada rezeki sampai, kita sampailah. Jadi biasa bab 2, bab 1, bab 2 ni lebih kepada fardu ain lah. Jadi hari ni sallallahu Muhammad ke berapa kita? Nak insya dah. Jadi hari ni kita masuk dulu, pembukaannya adalah bab berkaitan dengan taharah, bersuci dah. Bersuci iaitu sallallahu Muhammad perbuatan yang untuk mengharuskan kita melakukan ibadah yang memerlukan kepada bersuci, seperti solat, nak tawaf, yang mana kita kena suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Cara nak suci daripada hadas besar iaitu dengan mandi wajib. Cara nak suci daripada hadas kecil iaitu kita berwudu. Nanti kita akan masuk secara detail lagi berkaitan dengan taharah ini. Iaitu seterusnya Imam Syafi'i susun juga sallallahu Muhammad dalam bab bersuci. Nak bersuci nak menggunakan apa? Apa alatnya? Apa alatnya? Iaitu menggunakan air. Bila menggunakan air ini terbahagi kepada beberapa jenis air. Air yang boleh bersuci, air yang menyucikan, air yang suci tapi tidak menyucikan. Dia ada kategori-kategori air. Jadi air untuk bersuci ni asalnya yang kita guna itulah sallallahu Muhammad, yang mana air mutlak. Air mutlak. Cuma orang tanya sallallahu Muhammad, bila sistem air kita hari ini menggunakan klorin, apakah dikira campuran klorin yang ada itu termasuk air yang telah bercampur, yang dikira sebagai air yang telah mustakmal, dia panggil air yang telah digunakan? Tidak. Sebab klorin itu sallallahu Muhammad digunakan atas asbab untuk membunuh bakteria, mikroorganisme yang berbahaya lah. Jadi sallallahu Muhammad, dan sifat klorin itu tidak kekal. Sifat klorin itu tidak kekal. Daripada tangki cuci je dia ada klorin. Bila dia dah bergerak dalam tangki keluar rumah kita, kalau kita tak ada, duduk satu malam, klorin sudah hilang. Jadi tidak dikira sebagai mustakmal. Dalam bab air kan, ramai orang ni tersalah. Macam contohnya dia ambil dalam satu gayung. Dia berwuduk dalam satu gayung. Jadi air yang dia guna tu menitik jatuh banyak. Yang dia guna pada muka, pada tangan, masuk semula pada dalam gayung. Jadi di situ jadi dikatakan mustakmal.
air yang telah digunakan. Kalau bagi orang yang berwuduk secara itulah. Kalau ikut cara Nabi SAW berwuduk, yang masih memegang sanak kaedah Nabi SAW berwuduk, ada seorang maulana di India. Kalau search kat YouTube boleh tengok. Kalau masih tak di-delete lah, ada lagi maulana di India, ada lagi simpan sanak kaedah berwuduk Rasulullah. Cukup jimat. Tuan-tuan bayangkanlah botol ni, botol besar, ada satu lagi besar sikit tak. Ibarat kata botol tu dah tak sampai 250 ml yang Nabi SAW guna untuk berwuduk. Allahu Rabbi, kita hari ni guna berwuduk tak. Tak payah kata tak, buka air, air keluar tak. Di situ hikmah wuduk pun tak dapat dah kita tak. Sebab apa? Membazir dah. Dalam hadis Nabi SAW sebut, walaupun kita berwuduk di sungai, tetap juga dikira membazir. Membazir ke mana? Sungai kan banyak air. Memang sungai tu banyak air. Tapi perbuatan kita itu guna pada benda yang tak perlu. Nabi nak ajar pada kita berwuduk ini berjimat cermat. Tapi kita pun guna. Biar aku bayar lah. Ustaz nak sibuk kenapa? Nak sibuk kenapa? Bil saya bayar lah. Saya nak guna banyak-banyak. Memang awak bayar. Tapi sifat awak buat itu adalah membazir. Innal mubazirina ikhwanus syaya. Sesungguhnya yang membazir itu adalah saudara kepada syaitan. Jadi nak berwuduk jangan buka air terlalu kuat. Jangan pula slow sangat. Tek menitik dah. 2 jam nak siap berwuduk itu melampaui pula. Buka sekadarnya. Jangan maksimum, jangan slow sangat. Macam kita orang lelaki, kita akan pergi solat Jumaat tak? Ramai orang tak tahu pasal ni. Bila Jumaat, mungkin terbatal wuduk ataupun bila ada wuduk, dia berwuduk, dia ambil sempurna belakang. 3 kali belakang. Sedangkan dia duduk beratur belakang dia ni berpuluh-puluh orang lagi tunggu dah. Nampak? Jadi lepas ni ilmu untuk semua sallallahu Muhammad. Bila kita berhadapan dengan situasi tu, yang sunat tu kita kena tinggal. Kita dapat juga pahala sunat sekiranya sebelum kita dalam situasi tadi, situasi yang orang ramai tu, kita memang melazimi ambil yang sunat, kita boleh dapat pahala. Ulama kata. Jadi bila siapa taat tu, kita berwuduk dengan kadar yang ringkas dia panggil. Wuduk yang ringkas. Bukan tinggal rukun. Kita ringkaskan. Yang patut 3 kali, kita buat sekali. Macam basuh yang sunat-sunat, kita tinggal. Kita basuh yang rukun saja, kan 6 rukun wuduk tak? 6 rukun wuduk, basuh muka, niat, tangan hingga siku, sebahagian kepala, kaki hingga buku lali. Tertib. 6 perkara. 6 rukun wuduk ini, buat yang ni je. Bila saat orang ramai-ramai. Jangan kita nak kejar sunat pada masa tu. Makruh hukum dia. Bila masa tu kita nak kejar sunat, orang duk beratur, nak berwuduk, nak solat Jumaat ni. Kesan daripadanya, sallallahu Muhammad, orang lain lambat nak semayang. Jadi, di situ makruh kalau kita nak kejar yang sunat ni. Jelas itu tuan-tuan. Dalam bab bersuci. Kita akan masuk secara detail akan datang, insya-Allah ada rezeki. Jadi saya buka untuk soalan sekiranya ada berkaitan dengan apa-apa. Sekiranya ada. Tak apa, biasa dia ada. Biasa dia dipanggil background music. Background music. Kita tengok video pun ada background music dah. Ni background music. Dia lah ganti kita nanti tuan-tuan tak ada masalah. Ada soalan tuan? Kalau ada berkaitan dengan apa permasalahan ke? Fiqh kalau ada? 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 Tak ada? Sila. Ada. Kawasan tak ada air. Okey. Hadap besar. Kita nak bersuci daripada hadap besar dalam keadaan tak ada air. Okey. Benda tu pernah berlaku di Kuala Lumpur sendiri, pernah berlaku bila catuan air ni. Bila catuan air ni tak ada, macam mana kita nak bersuci daripada hadap besar? Bukan hadap kecil. Kalau hadap kecil kita tahu kena bertayamum lah. Hadap besar lagu mana? Ni dengan syarat kita ada usaha. Memang tak ada air. Memang tak ada air. Ada air. Air nak disimpan untuk minum, untuk masak. Tu saja. Air ada, cuma untuk guna benda lebih utama tadi. Jadi macam mana kita nak bersuci pada hafsah dalam keadaan tak ada air? Iaitu dengan tayamum juga. Dengan tayamum. Kalau orang dulu, sallallahu Muhammad, dia ambil debu daripada atak-atak ni. Atak
Atak dulu buat daripada tanah liat tu tak? Atak tanah liat tu kan. Bata dulu dah. Dia asah dia pakai debu tu buat tayamum. Sekarang ni alhamdulillah mudah. Tuan-tuan beli spare siap-siap dalam kereta, dalam rumah apa semua, beli siap-siap debu bertayamum. Pergi kedai-kedai yang jual barang-barang haji umrah apa semua tu, insya-Allah ada. Pergi kedai-kedai buku-buku agama apa semua, insya-Allah ada. Beli siap-siap debu tu spare. Spare dalam kereta, spare dalam rumah, standby. Kita tak tahu bila tak ada air. Jadi macam mana nak selesaikan hadas besar dalam keadaan tak ada air? Sama juga, iaitu bertayamum. Bukan kata tayamum lah, tayamum tangan, muka. Bukan kata mesti berguling, basuh, gosok sampai habis debu, tidak. Tayamum, jangan pergi berguling, kan ambil debu apa yang berguling yang tu. Janganlah gitu. Dia kena macam tayamum lah, tangan dengan muka saja. Tayamum, niatnya berbeza. Kalau kita tayamum ini untuk mengharus akan aku solat, akad hadas kecil. Kalau hadas besar, niat untuk mengharuskan aku solat, untuk misalnya Muhammad, dia untuk hadas besar ni boleh niat sekaligus. Bila hati niat hadas besar, dia sekaligus dapat hadas kecil sekali. Bila kita tayamum dalam situasi itu, benda ni dah disebut dalam fiqh taisir dia panggil, fiqh kemudahan. Dalam fiqh kemudahan ni tuan-tuan kena belajar. Sebabnya kita ni menghadapi situasi-situasi macam Tuan Haji sebut tadi. Antaranya lagi situasi yang getih-getih biasanya yang berlaku di negara kita, banjir. Berlaku banjir. Masa banjir tu banyaklah di kalangan orang yang membantu ni tak semayang. Dia tak tahu nak semayang lagu mana. Macam mana nak semayang dalam air. Air dekat-dekat perut, kan rokok kan blub dah. Lah sujud mati dah. Mati sebab nak sujud. Dia tak tahu cara. Sedangkan kena juga solat. Orang yang buat operation, yang jadi doktor, lagu mana hukum dia? Sallallahu Muhammad kadang 4 jam, 5 jam, 6 jam lagu mana? Adakah dia perlu tinggal solat? Tak, ada kaedah dia. Ada cara dia. Duduk atas jam kita selalu hadapi Duduk atas jam. Yang itulah Dr. Zulkifli Al-Bakri dah keluarkan masa dia jadi mufti wilayah, irsyad fatwanya Sallallahu Muhammad mengharuskan kita solat di atas kenderaan. Nak ceritanya fiqh ini Sallallahu Muhammad dia tidak tetap, dia berubah mengikut situasi. Macam situasi Haji sebut tadi, bila tak ada air, macam mana kita nak mandi wajib? Kalau nak wuduk kita tahulah ganti kata tayamum. Begitu juga kalau nak gantikan hadas besar, kalau tak ada air, kita gantikan dengan tayamum juga. Cuma niatnya adalah mengangkat hadas besar. Ulama kata Sallallahu Muhammad bila kita niatkan hadas besar, sekaligus hadas kecil pun terangkat. Jadi boleh guna tayamum tadi untuk satu solat fardu, sekali tayamum. Untuk amalan-amalan sunat, sembahyang sunat, baca Quran ke apa semua, boleh banyak kali. Masuk waktu lain, kita berwuduk, kita tayamum pula yang baru. Itu kaedahnya. Sebab benda pernah berlaku masa catuan air kan. Dikatakan kawasan ni berapa hari tak ada air, kawasan ni kan. Bukan dia kita nak pergi punggah berbaldi-baldi tempat lain. Bertayamum lah. Tapi kalau kita mampu usaha dapatkan air, kita pergi dulu. Itu caranya. Wallahu a'lam. Jelas kan Haji? Ada soalan lagi tak akhir? Sebelum berhenti. Ada tak ada? Muslimat ada? Tak apa dah. Untuk akan datang insya-Allah kalau dia kena ruangan saya, boleh tulis tak apa dah. Tulis soalan ke, boleh pas sambil-sambil tu. Ya silakan. Biasanya buat hantar makanan. Makanan tu biasanya buat tinggal lama. Itu kita ulang kan grup ni. Tak ada orang makan ambil. Makanan tu orang datang ambil. Jadi dibagi. Boleh. Urufnya adalah kita nak elak daripada pembaziran. Kita tahu kalau biar lama ni tidak dia makan kucing ke, dia akan busuk, dia akan basi. Jadi untuk jaga, makan ambil. Boleh. Cuma bersedia sekiranya tuannya Sallallahu Muhammad, tuannya jatuh nasi tu kita dah beri dah pada siapa-siapa tu. Sallallahu Muhammad, kalau dia tutup, aku tunggu nak ambil, tengok-tengok tak ada dah. Kita kena ganti balik lah. Kalau dia hak milik. Ni berkaitan dengan Sallallahu Muhammad, orang tanya Ustaz Azhar kalau jumpa duit.
kita berjumpa duit, adakah caranya memang kena masuk tabung masjid? Tak, salah caranya. Biasa kita jumpa duit 10 sen ke 20 sen, kita ambil masuk tabung masjid tak? Salah caranya. Sebab bila kita dah jumpa barang orang, kita kenalah kitab fiqh sebut, kita kena war-warkan dengan kadar dalam kadar, setahun tak ada orang tuntut, kita boleh ambil. Tapi Sayyidina Muhammad di akhir kitab tersebut, bila sampai tu masa kita dah heboh dah. Kita dah heboh dalam media sosial. Tak ada orang tuntut. Kita boleh guna duit tadi. Kita boleh guna dengan dalam niat dalam hati kita, sekiranya tuannya sampai tu masa mari tuntut, maka wajib kita kena kembalikan. Nampak? Kita tak boleh kata, duit jumpa, kita tutup dengan kaki, tengok orang tak ada, kita sengaja ambil. Itu maknanya mencuri. Ni duit tu takut kita biarkan, takut orang lain ambil, salah guna. Jadi beri kepada masjid, bukan caranya. Cara salah. Sebab ibarat kata, tuan-tuan pergi ambil duit orang, bubuh dalam masjid tak? Sedangkan, dia hilang duit tak? Kena heboh dulu. Heboh dengan kadar, contohlah, duit tu jumpa kat mana? Jumpa kat sekitar apartmen ni contoh tak? Jumpa kat sini. Kita heboh dalam grup. Duduk sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun lah kata benda tu tak ada orang mari ambil juga. Tak? Boleh guna tuan-tuan. Boleh guna untuk kegunaan kita nak beli makan, boleh guna. Tapi niat sekiranya satu hari dia mari tuntut, wajib kita kena kembalikan. Tapi kalau dia tak tuntut, sesat. Sesatlah urusan kita. Nampak tak? Niatlah bila nak guna tu, sebenarnya kita niat, ya Allah, ni apa guna aku beli makanan, ni apa semua ni, aku buat ni, niat pahala pada dia. Andai kata di akhirat nanti dia tuntut, ada kita spare pahala untuk dia, mudah-mudahan. Mudah-mudahan dia memaafkan kita. Jadi dalam bab barang yang dijumpai dalam bab makanan tadi, nak menjaga daripada pembaziran, maka haruslah kita ambil tak? Kita dah tunggu lama, kalau biar lagi menyebabkan rosak, basi dah. Berpuluh-puluh bungkus rosak, berbelah-belah bungkus, bazir tak? Jadi maka kita ambil guna. Kita pun ambil makan ke kita apa semua boleh. Jelas ke? Sebab kalau biar dia akan tetap rosak Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kalau akan datang, bolehlah kalau ada soalan ke semua bersedia, tulis tak apa dah. Tulis. Pas ke depan dah. Setakat saya boleh kongsikan, saya kongsikan Wallahu a'lam. Jadi minta maaf terlebih terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.